Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, termasuk diri saya sendiri, Putri Maisara binti Abu Hassan Asari, Nur Victoria Chow binti Adam Chow dan Lina Najwa binti Bahaman. Saya akan mulakan dengan definisi wacana. Apa itu definisi wacana? Wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dan kukuh dalam teks seperti rencana. Konsep keutuhan wacana terbahagi kepada 4. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Keutuhan semantik terbahagi kepada 2. Hubungan semantik antara bahagian wacana, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan memperkuatkan isi. Dan yang kedua, hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana, kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, laras bahasa yang bersesuaian. Analisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel. Artikel yang saya dapat ni, saya ada highlightkan terlebih dahulu. Yang pertama, tentang sebab dan tujuan. Mempunyai kefahaman tentang PAK 21 dan bersedia, itu adalah sebab untuk melaksanakannya agar proses pengajaran dan pemudahcaraan berkesan. Itu adalah tujuan. Yang kedua, sebab dan hasil. Justeru, guru yang mempunyai kompetensi tertentu ialah sebab akan mengembangkan kemahiran, bakat, potensi dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bentuk ialah hasil. Yang ketiga, guru yang mengajar dengan baik sebab dapat mengubah persepsi murid terhadap sesuatu mata pelajaran ialah hasil. Untuk contoh yang seterusnya, tentang latar dan kesimpulan. Populasi kajian ini terdiri daripada guru-guru terlatih sekolah rendah yang terlibat dalam program transformasi sekolah TS25 di utara Semenanjung Malaysia ialah latar. Seramai 42 orang guru terlatih dalam semua mata pelajaran dari 3 buah sekolah rendah terlibat sebagai sampel kajian ialah kesimpulan. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih dari satu makna. Bentuk leksikal yang mempunyai pertautan makna akan mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Seterusnya, konsep semantik dalam pemilihan leksikal. Hiponim. Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Hinonim merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Antonim, kata-kata atau leksikal yang membawa makna yang bertentangan. Pemilihan pasangan yang bersesuaian akan menentukan ketetapan makna wacana. Sinonim, satu konsep yang menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kata dan leksikal yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Pengulangan kata yang sama. Dan yang terakhir ialah kolokasi, 2 perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain.
Seterusnya, analisis contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel. Contoh keutuhan leksikal adalah perkataan yang berulang. Sebagai contoh, pengajaran dan pemudahcaraan. Dan pengajaran dan pemudahcaraan tersebut ada dua dalam satu artikel yang sama. Dan seterusnya, bagi mengubah persepsi murid, guru perlu memainkan peranan membentuk minat murid. Murid tersebut berlaku pengulangan. Yang ketiga, trend PDPC abad ke-21 kini, guru bukan sahaja perlu menguasai ilmu tetapi menerapkan kemahiran abad ke-21 ini. Abad ke-21 berlakunya pengulangan. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4. Yang pertama, penanda rujukan. Yang kedua, elipsis. Yang ketiga, penanda penghubung. Dan yang keempat, penanda penggantian. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu, mereka dan kata ganti nama tunjuk seperti ini dan itu. Elipsis, unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Penanda penghubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Penggantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap frasa kerja. Penggantian klausa melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Seterusnya, kita pergi kepada contoh keutuhan gramatikal berdasarkan artikel. Di dalam artikel ini, saya bawakan contoh ini, itu. Sebagai contoh, agenda kerajaan ini. Ini merupakan keutuhan gramatikal. Sehubungan dengan itu. Itu merupakan keutuhan gramatikal. Hal ini menunjukkan pelbagai isu dan pelaksanaan PDPC. Hal ini menunjukkan keutuhan gramatikal. Dan justru itu menunjukkan keutuhan gramatikal. Dan yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi terbahagi kepada 3, iaitu intonasi, nada suara, hentian atau kesenyapan suara. Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Analisis contoh keutuhan fonologi berdasarkan artikel. Dalam wacana tulisan tersebut yang saya telah terangkan sebentar tadi, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Di dalam artikel ini, saya ada highlightkan beberapa tanda baca ataupun
tanda yang terdapat dalam artikel tersebut, sebagai contoh, koma dan titik. Berkaitan pelaksanaan, koma, kekangan-kekangan yang dihadapi oleh guru-guru serta cadangan penambahbaikan amalan PAK 21 dalam PDPC tidak banyak dilakukan. Titik. Seterusnya saya akan terangkan tentang kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Yang pertama, penulis mempunyai koheran dan kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Yang kedua, penulisan artikel mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Yang ketiga, artikel ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Dan yang keempat, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan. Apa itu kejelasan dalam penulisan? Ia memberi makna kepada penggunaan ayat yang ringkas, pendek, mudah dibaca dan mudah difahami. Selain itu, penggunaan kata-kata terbuka patut dielakkan kerana ia dapat menyebabkan pembaca salah tafsir. Tujuan kajian. Antara ciri-ciri kejelasan ialah yang pertama, penulisan secara objektif. Yang kedua, penulisan yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal. Yang keempat, penggunaan akronim dan kata singkatan. Yang kelima, perkembangan idea secara kohesi dan koheren. Apakah kepentingan dalam penulisan yang jelas? Yang pertama, ia dapat menyusun dan mengorganisasikan idea secara teliti. Kemudian, ia dapat menetapkan objektif penulisan, memfokuskan isi utama dan isi untuk disampaikan, menjadikan penulisan itu menarik, mengelakkan bahasa-bahasa selangor, menggunakan kata-kata yang positif. Yang ketujuh, mengelakkan penggunaan akronim dan singkatan. Yang ke-8, menyemak ejaan. Yang terakhir, menulis dengan ayat yang pendek. Kemudian, apa maksud kohesi dan koheren? Yang pertama, kohesi bermaksud keserasian dalam hubungan unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana bagi menghasilkan wacana yang baik. Apa itu koheren? Koheren bermaksud kesinambungan atau perikatan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain dalam sesebuah wacana menurut Asma Haji Umar 1993. Kemudian, apakah ciri kohesi dan koheren? Kohesi mempunyai pelbagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi. Yang ketiga, menggunakan penanda wacana seperti antaranya, selain daripada itu atau di samping itu. Apakah ciri koheren? Yang pertama, menentukan isi sokongan yang berkaitan. Yang kedua, memastikan isi sokongan berkait dengan isi utama. Yang ketiga, menyusun isi dengan relevan. Di sini terdapat dua contoh bagi kohesi. Berdasarkan contoh yang pertama, kohesi yang terdapat dalam artikel ini merujuk kepada sampel kajian. Hal ini kerana perkataannya berulang-ulang di dalam satu perenggan. Contohnya, 3 buah sekolah rendah terlibat sebagai sampel kajian. Yang kedua, sampel ini melebihi 30%. Yang ketiga, sumber kajian dipilih menggunakan teknik persamplan. Yang terakhir, sampel bagi data kualitatif. Ini juga merujuk kepada sampel kajian itu berkait-kait antara satu sama lain walaupun dia tidak berada di dalam satu ayat. Contoh yang kedua ialah penanda wacana bagi kohesi.
contoh yang kita dapat lihat justru itu merupakan perdana wancana yang terdapat di dalam ayat. Disebabkan itu, ia merupakan satu kohesi. Kemudian, contoh koheren. Koheren yang terdapat dalam artikel ini merujuk kepada perenggan ke perenggan yang memberi maksud satu perenggan itu berkait dengan isi utama yang lain. Apa yang kita dapat lihat di dalam artikel ini, isi pertama itu berkait dengan isi yang kedua. Contohnya bermula daripada antara kekangan bab 21, kemudian bersambung dengan perenggan yang kedua, iaitu tentang kekangan yang berikutnya. Terusnya, saya akan menerangkan tentang sumber rujukan. Apa itu sumber rujukan? Sumber rujukan adalah kaedah sistematik dalam penulisan akademik. Tujuannya untuk memberi perakuan kepada sumber penulisan. Penulis juga perlu memahami prinsip umum sumber rujukan dengan pegangan nilai yang kuat, iaitu kejujuran, rasa hormat, amanah, keadilan dan tanggungjawab integriti akademik. Seterusnya, rujukan yang tepat melibatkan penggunaan petikan dalam teks yang sesuai dan senarai rujukan yang lengkap di penghujung penulisannya. Selain itu, tidak memetik sumber dan tidak memberi kredit kepada penulis asal adalah salah satu tingkah laku yang serius serta boleh menjejaskan kepercayaan sumber penyelidikan kerja-kerja penyelidik terdahulu. Penulisan bahan rujukan perlu ditulis secara piawai dan tekal serta tidak menggunakan cara penulisan yang bercampur aduk. Oleh itu, penyenaraian sumber rujukan perlulah menggunakan sistem American Psychological Association (APA). Ini merupakan bukti yang saya dapat ambil daripada artikel yang kami bincangkan. Seperti yang kita lihat sekarang, terdapat pelbagai sumber rujukan yang dirujuk oleh penulis artikel tersebut. Melalui bukti-bukti sebentar tadi, saya dapat mengesan 3 sumber rujukan yang digunakan dalam artikel ini, iaitu buku, laman web dan juga jurnal. Selain itu, sistem penulisan rujukan yang digunakan dalam artikel ini ialah gaya penulisan rujukan American Psychological Association (APA). Seperti yang kita dapat lihat sekarang, sumber rujukan pertama penulis artikel ini telah rujuk adalah buku. Buku yang dirujuk beliau bertajuk Qualitative Inquiry and Research Design Second Edition yang ditulis oleh Creswell J.W. pada tahun 2007. Seterusnya, beliau juga telah merujuk jurnal yang ditulis oleh Abdul Syukur Abdullah pada tahun 2004. Jurnal tersebut bertajuk Kepimpinan Unggul Tonggak Pengurusan Pendidikan Cemerlang, Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Selain sumber rujukan buku dan jurnal, penulis artikel ini juga telah merujuk laman web sebagai sumber rujukan beliau. Antara laman web yang beliau telah rujuk adalah Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh yang ditulis oleh Badrul Hisham Alang Osman dan Muhammad Nasruddin Besar pada tahun 2016. Penulis artikel ini juga telah menyelit beberapa pandangan-pandangan tokoh dalam penulisan beliau. Seperti contoh yang saya dapat daripada artikel yang kami bincangkan, iaitu Newman pada tahun 2000, selain itu Creswell pada tahun 2007, Mas Yuniza pada tahun 2015, Nur Zarina dan Roslinda pada tahun 2017. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.